Bang. Apa Ni saya ada tengok komen. Okey. Komen dekat media sosial lah. Okey. Ada orang cakap, Ha. kenapa letak waterproofing dekat road pula? Tak pernah dia buat apa? Tak pernah dibuat orang lagi. Kenapa letak waterproofing dekat road pula? Tak pernah dia buat apa? Tak pernah dibuat orang lagi. Dia kecam ke dia tanya? Kecam lah kot, tengok gaya ayat macam kecam. Okey. Kalau tanya tak apa. Kita anggap IQ diorang tak sampai, tapi diorang nak belajar, dia tanya bagus. Tapi yang kecam tu, dia ajah-ajah cerdik, IQ tak sampai, IQ dia tak ada kat situ. Akal dia tak sampai kat situ, tapi nak tunjuk pandai itu lembu. Tahu yang kecam tu lembu. Kejap lagi abang tunjukkan apa sebab dia orang ni lembu. Dia komen ni kan, dia komen dia kecam, dia kata kenapa abang sambungkan wire atau copper plate tu dekat road Edi, lepas tu abang tak waterproofing kat situ. Kenapa selotip dulu baru waterproofing? Kenapa tak waterproofing dulu, dia kata kan? Sebab nak waterproofing tu punca dia dia punya sebab kita letak untuk tak nak air masuk, tak nak karat. Patutnya pasang copper rod tu, ikatkan klem dengan copper strip ataupun wire 16mm, waterproofing lah dekat situ kalau tak nak air masuk. Kenapa kena selotip dulu baru waterproofing? Betul? Itu lembu. Kau tahu apa beza kau dengan lembu? Lembu ada otak, engkau pun ada otak. Lembu tak ada akal, engkau pun tak ada akal. Tahu? Lembu suruh main tengah jalan pun dia main tengah jalan, suruh dia golek-golek tepi jalan pun dia golek-golek tepi jalan, suruh tidur tengah jalan pun tidur tengah jalan. Sebab apa lembu tu bodoh? Sebab dia tak tahu beza bahaya ke tak bahaya. Samalah macam kau. Kejap lagi kita tunjukkan, beritahu. Tapi yang bertanya cara baik, saya anggap anda ingin belajar, anda cerdik. Tak tahu, bertanya cara baik, kita jawab. Okey Daniel siapkan dulu. Abang nak naik atas, abang nak sembang dengan lembu-lembu ni semua. Okey, yang cerdik, jom follow saya. Yang lembu-lembu pun tengok juga. Kau tak faham juga, layaklah kau digelar lembu. Amin, kita pergi atas. Abang ada 10 minit ini Farid, sebab abang busy, sangat-sangat busy dia ini. Okey. Kita masuk bilik abang, kita sembang, ada aircon, baru best. Betul tak? Assalamualaikum. Okey, kita buka lampu. Okey, masuk tutup pintu. Duduk kat sini. Kita tunggu depan komputer ni. Saya dah beritahu dia lembu ni semua. Pelajar tinggi-tinggi, sijil bertingkat-tingkat, tapi bangang. Sebab tu kena ada pengalaman. Pengalaman tu mencerdikkan, faham tak? Tak guna kau belajar tinggi-tinggi, ilmu ikut buku, pengalaman tak ada, tak cerdik. Lepas tu sembang, konon-konon cerdik. Bila kata bodoh, tak nak terima Mari sini kita buka internet. Yang tanya okey, yang tanya tak ada masalah. Dia tak tahu kita ajar. Tapi yang kecam tu, mari sini. Aku nak tunjuk kat kau semua lembu. Kenapa kita buat macam tu? Kita buka YouTube. Okey, mah bagi jadi mesej tambahan. Ni YouTube kita. Orang cerdik ramai kat sini. Okey, tengok kat sini Farid. Juicy beef patty, topped with fresh onions, and the signature black pepper sauce you love. Okey, jadi kan. Spring. Okey, kita layan iklan dulu. Okey, ni kan. Dekat Farid. Nampak tu? Yang ni kan? Dekat ni. Nampak tu? Okey, dia tanya kita. Ni kita selotip. Tengah sikit. Ini yang banyak lagi kan? Okey, yang ni. Okey, nampak ni. Yang ni kan video dia.
Okey. Dekat sini. Ni video dia. Nampak? Dia tanya, okey macam ni. Nampak dia buat ni. Fokus. Okey, nampak kita letak copper strip. Ni copper strip nama dia. Copper strip. Kenapa tak letak waterproofing dekat copper strip ni, dia kata? Sebab waterproofing tu untuk elakkan air masuk dan karat. Dalam tanah memang ada air. Letak waterproofing pun insya-Allah boleh karat juga. Cuma ambil masa. Kita nak panjangkan masa dia, panjangkan jangka hayat dia. Okey. Sekejap ya. Okey, alah. Sekejap. Tangan tu pula. Okey, ngam. Okey, dekat sini. Meh, saya nak ajar sikit. Road ni, copper road ni dengan clamp, dengan copper strip ataupun kabel sendiri pun, kalau tak seletip pun, tak letak waterproofing pun, memang dia boleh tahan berpuluh-puluh tahun. First, ni saya nak ajar kepada tuan-tuan semua. Aku nak ajar kepada kau ni lembu-lembu ni semua. Kalau kita buat macam ni pun, developer pergilah kat mana-mana kawasan perumahan yang harga rumah tu jutaan ringgit pun, 3 juta, 2 juta pun, developer tetap pasang macam ni. Tak payah kau nak sembang pasal catwell lah, pasal welding apa-apalah. Developer rumah juta pun pakai macam ni. Sebab apa? Sebab cara ni masih praktikal, masih bagus. Kalau kita buat macam ni sahaja pun tetap tidak salah dan dia boleh tahan berfungsi baik optimum selama berpuluh-puluh tahun. Tapi kenapa kita selotip? Sebab kita nak dia tahan lebih lama lagi. Dan sebab kita nak mudah untuk buat maintenance. Siapa nak buat maintenance besok? 4 projek earding yang dah tanam kena buka balik. Ini pengalaman. Sebab tu kita buat selotip dulu baru letak waterproofing. Jadi ada yang kecam, dia kata, apa Lama Bayu, patutnya letaklah waterproofing dekat sini. Betul? Dah claim macam ni, letak waterproofing ni, salut dengan waterproofing. Macam tu cara betul, tak nak bagi karat. Bukan letak selotip baru letak waterproofing. Amin, tidak sembang. Farid, ingat tak projek kita dekat Ampang, Makcik tu, banglo makcik belakang shopping tu? Ingat. Tak sampai 2 bulan kita buat earding dekat situ. Apa jadi kat diri kita? Kena buka balik. Kena buka balik. Sebab apa kena buka? Sebab makcik tu nak buat rumput pasu. Makcik tu nak buat rumput kapet. Rumput kapet. Siapa yang buka? Kita buka ke kontraktor rumput buka? Kontraktor rumput. Kontraktor rumput buka. Okey, kau hadam dengan semua ni lembu-lembu semua. Kita buat projek dekat Ampang. Tak sampai 2 bulan buat projek, earding kena buka balik. Sebab apa? Kawasan tu owner nak pasang rumput kapet. Kalau saya letak waterproofing dekat sini semua, waterproofing dekat sini, selalu waterproofing. Bila customer nak buka balik, nak buang semua kabel tu, kenapa kena buang? Sebab bila nak buat rumput kapet, kawasan tanah tu kena gali balik, dalamkan. Sebab nak letak pasir, nak bagi level, baru letak rumput kapet. Siapa yang buat kerja tu? Kontraktor rumput kapet, orang lain yang buat. Kalau letak waterproofing dekat sini, buka senang tak? Susah. Buka susah, tapi boleh buka tak? Boleh. Ambil suka adjustable, pusing boleh cabut. Boleh cabut. Lepas cabut, dekat tepi-tepi ni ada apa? Dekat tepi-tepi road ni ada apa? Ada ada waterproofing. Kalau kita letak waterproofing dekat sini tanpa selotip, buka senang. Lepas dia dah gali tanah tu, dah korek tanah, sebelum dia letak pasir dekat situ, nak bagi center, nak bagi rata balik sebelum letak rumput kapet, kontraktor rumput kapet dia akan pasang balik tak wayar? Pasang. Dia akan pasang. Apa dia perlu buat? Dia kena mesin tak? Kena mesin. Dia kena mesin, kena grind balik. Susah tak kerja diorang? Susah kerja diorang, dia kena grind balik. Bila kita buat kerja, kita jangan fikir kerja apa yang kita buat sampai 20, 30 tahun, 50 tahun pun tetap macam tu. Belum tentu lagi. Sebab kita tak tahu apa planning owner atau customer dekat kawasan tersebut. Ada 4 kes. Saya cerita satu kes dulu. Okey, kita bukan mesin, kita manusia. Memang bila buka, ada kawasan yang masih ada konduktor. Rasa-rasanya kontraktor rumput kapet, macam mana dia buka, macam tu ke dia pasang?
Belum tentu lagi. Mungkin dia buka skru dekat sini, mungkin dia pasang skru dekat belakang. Kalau copper road, lepas tu waterproofing, lepas tu baru letak wire kita, skru, pakai clamp. Rasa function tak? Belum tentu optimum. Mungkin dia function, mungkin dia tak function. Faham tak? Jadi sebab tu kita selotip dulu, sebab memudahkan kerja orang lain. Jadi kontraktor rumput kapet, dia buka clamp ni, dia cabut wire, dia gali tanah, bagi dalam, sebelum letak pasir, dia pasang wire balik, dia masuk, wire dia clamp pakai road clamp. Senang tak kerja dia? Senang. Ada tak dia perlu grand? Tak perlu. Sebab tu kita selotip dulu. Kita selotip dengan tujuan bukan tak nak masuk air, supaya dia lebih tahan lama. Dia akan karat juga, tapi ambil masa yang lama untuk karat. Bukan dia tempoh karat terlalu cepat. Kalau kita tak pasang selotip, faham tak? Okey. Untuk memudahkan maintenance. Okey, projek dekat Seremban, rumah Datuk, kita pasang earding. Apa jadi kat kawasan tu? Datuk tu nak buat apa lepas tu? Naikkan rumah. Tak sampai setahun Datuk telefon nak buka balik. Kenapa? Apa tadi Farid? Nak naikkan rumah. Dekat kawasan earding tu, Datuk tu nak naikkan rumah. Kita dah tanam road earding dekat situ. Rumah tu kena kilat. Lepas kita pasang dah okey. Kemudian Datuk tu nak renovate rumah, nak extend rumah, nak pasang buat tapak rumah dekat situ. Siapa yang korek earding tu? Kontraktor. Kontraktor buat rumah. Jadi bila dia nak buat rumah dekat situ, dia akan korek tak? Korek. Dia akan korek tanah tu sebab dia nak buat konkrit. Bila dia korek, road tetap dekat situ, tapi wire dia cabut tak? Cabut. Dia cabut. Lepas dia korek, dia pasang balik. Dia pasang balik, senang tak? Senang. Senang. Apa yang dia perlu buat? Dia hanya perlu potong je selotip. Kita tak selotip dekat sini kan? Selotip, dia potong selotip, buang selotip, cabut wire, buat kerja korek. Dah siap, pasang balik wire, selotip balik. Senang tak kerja orang kemudian hari? Senang. Okey. Nombor 3 dekat Cyberjaya. Ingat tak yang developer tahu kita nak datang, dia buat earding tu. Tahu? Lepas tu abang datang tarik balik. Hmm. Dekat Cyberjaya, developer dah buat earding. Kita datang buka balik, kita tarik semua wire. Cuba dia letak waterproofing dekat sini. Senang tak nak buat test? Susah. Susah saya nak buat test. Disebabkan dia tak letak waterproofing, dia clamp aja, saya tarik wire ikut laluan dia sepanjang-panjang wire saya tarik, saya terus boleh buat test. Boleh memudahkan saya dan memudahkan pihak developer untuk buat kerja repair, upgrade lagi earding supaya reading dia lebih rendah. Satu lagi, rumah Cina Ahmad ni, rumah Mr. Lee ni. Dah 8 tahun, ni dah 8 tahun tau. 8 tahun lepas buat kerja-kerja lining arrestor dengan earding. Selepas 8 tahun, dia punya skru banyak dah reput, dah tercabut. Copper strip dah tertanggal, dah kurang function. Kalau dia letak waterproofing dekat sini, sebelum dia selotip, susah tak nak buat kerja? Susah. Susah nak buat kerja, nak buat test. Jadi nampak tu. Jadi sebab berapa minit video, Farid? 15. Okey, tak apa, dia potong. Okey, nampak tu selotip. Nampak tu. Lepas tu kita selotip. Ni. Nampak selotip? Clear Farid, Amy? Nampak? Kenapa kita selotip? Selotip ni kuat tak? Selotip ni kuat tak? Kuat. Kuat. Kalau tak selotip boleh tak? Boleh tapi Boleh je. Kalau tak selotip pun, macam kita clamp, tinggal macam tu je, tanam macam tu je, boleh tak? Boleh. Boleh je, ramai juga macam tu. Pengalaman kita berpuluh-puluh tahun tahan, tak ada masalah. Tapi kita selotip supaya kita tak nak masuk air yang banyak, tak nak masuk pasir dekat situ. Karat dia tetap akan karat, tapi mungkin nak tempoh nak karat tu ambil masa panjang. Dan kalau ada future maintenance besok, kalau contohnya customer ni nak gali balik tempat tu, nak pasang konkrit, nak buat extend dapur, at least kontraktor buat rumah senang. Dia just potong selotip ni, cabut, buka skru clamp, cabut wire, cabut copper plate, gali tanah, pasang konkrit, lepas tu pasang balik. Senang, betul? Betul. Lepas tu kita dah selotip, kita letak waterproofing. Nampak? Lepas selotip kita letak waterproofing. Yang ni tak apa, ni memang tahan. Ni macam ni boleh, tak apa, sebab ni takkan buka balik. Ini takkan buka balik. Sebab ini main cable. Nampak? Ini main cable. Ni atas ni ke bangunan,
Dia takkan buka balik. Sebab tu kita pakai permanent. Tun, ni pendek aja. Ni root, nampak? Root. Kalau nak gali tanah pun, dia akan buka sini je. Buka sini, dia asingkan, dia boleh gali. Tak ganggu benda ni, tak ganggu, sikit aja, pendek je. Ini ada tembok, ada lantai ke bangunan. Sikit habis sini, nampak? Sikit, tak mengganggu. Tapi yang ini sampai ke hujung sana tu, ini kalau tak buka akan mengganggu, akan menyusahkan kerja-kerja kontraktor buat rumah, nak gali tanah, nak korek tanah untuk buat konkrit. Nampak tak? Jadinya nampak, dia selotip dulu. Iklan pula. Biar dulu. Okey, jadinya kita selotip dulu. Selotip, baru kita letak waterproofing. Tujuannya untuk melambatkan karat sahaja, bukan tak karat langsung. Akan karat juga, tapi melambatkan karat sahaja. Jadi besok kalau dekat sini customer nak korek tanah, nak buat kerja-kerja construction, nak buat kerja-kerja renovation, nak tambah dapur ke, nak tambah bilik ke kawasan sini, nampak tu. Dia kopek aja waterproofing tu pakai pisau, dia kopek aja atau pakai hammer, dia kopek. Lepas tu dia buka connection yang dekat dalam tu, bersih, dia buka, dia buat kerja korek. Lepas tu dia pasang balik, dia selotip balik macam kita buat. Senang tak kerja orang lain? Senang tak? Mudah kan? Jadi sebab itulah kita buat kerja, kita pasang, kita selotip dulu, baru letak waterproofing. Sebab apa? Future. Kita tak tahu future besok lepas 5 tahun, lepas 2 tahun, 3 tahun, 8 tahun, apa customer nak buat dekat situ. At least orang tu kontraktor selepas kita mudah buat kerja. Faham tak? Jelas tak mencakap Farid? Jelas. Boleh faham tak? Boleh. Amy boleh faham tak? Boleh. Mudah tak abang penyampaian abang? Ya. Jadi korang kalau tak faham juga, kau samalah macam lembu. Baik kau pergi duduk tengah jalan dengan lembu, tidur dengan lembu. Bodoh sangat. Kepada yang bertanya secara baik, terima kasih anda bertanya saya dengan cara yang baik, bersopan santun, ada adab, dan saya jawab soalan anda. Alright, jadi lepas ni jangan tanya soalan-soalan bodoh lagi. Dan kepada adalah influencer-influencer, women bebal kat luar sana yang buat video tentang khas video untuk kita je, mereka hanyalah sebagai badut dan free marketing untuk kita, memperkenalkan kita saja. Dan dekat sini video ni menunjukkan sah mereka semua bodoh, bebal je. Women bebal. Okey. Lama memang bercakap dah, tekak pernah sakit. Farid dengan Amy selesaikan yang kat bawah tu. Abang nak pergi ambil anak abang lah training taekwondo.